Terdapat dua jenis praktikum dalam perniagaan, yaitu pengambilan pesanan dan penghantaran pesanan. Pertama, pengambilan pesanan adalah proses yang menerima pelanggan memahami apa yang mereka mahu dan mencatat dengan menggunakan aplikasi seperti telefon atau sistem online seperti WhatsApp. Kedua adalah penghantaran pesanan, yaitu pesanan yang sudah disiapkan akan dihantar dengan cara yang cepat, selamat dan sampai mengikut masa, serta resip atau bukti penghantaran juga diberikan. Industri syarikat ini adalah industri makanan di mana syarikat ini menawarkan pelbagai produk makanan yang memberi tahap kepuasan yang tinggi kepada para pelanggan. Produk yang kami fokuskan adalah aiskrim Satu Malaysia, pisang balado dan juga air green tea. Bukan itu sahaja, kami juga terlibat dalam industri perkhidmatan iaitu perkhidmatan pengurusan. Perkhidmatan ini akan melibatkan kesemua kumpulan dalam kursus asas pembudayaan keusahawanan suatu karnival yang akan dijalankan. Terima kasih. Bagi produk, kami mempunyai 3 produk. Pertama, aiskrim Satu Malaysia kerana mempunyai pelbagai perisa yang digemari oleh semua peringkat umur kerana rasanya yang menyegarkan dan enak dimakan. Kedua, pisang balado menggabungkan rasa manis pisang dan pedas balado, terutamanya teksturnya yang rangup di luar dan manis di dalam, serta harga yang mampu milik. Ketiga adalah minuman green tea kerana digemari oleh semua pelajar dan boleh diminum pada bila-bila masa. Bagi perkhidmatan, kami menyediakan 2 jenis perkhidmatan, iaitu pertama, perkhidmatan makanan dan minuman, kedua, perkhidmatan pengurusan acara. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman, kami menyediakan pelbagai jenis makanan dan minuman bagi memenuhi cita rasa pelanggan. Kami juga menyediakan perkhidmatan pesanan bagi memudahkan pelanggan menerima pesanan. Kedua, iaitu pengurusan acara, iaitu perkhidmatan pengurusan karnival atau expo, bermula dari pembelian baju sehingga ke tapak jualan. Jadi, secara keseluruhannya kami mengutamakan kualiti dan kepuasan kepada pelanggan. Kami mengenal pasti idea perniagaan ini dengan memerhati tren dan keperluan pengguna. Sekarang, terutama golongan muda, suka minuman yang viral dan makanan yang menarik seperti pisang balado dan green tea. Kami melihat pelanggan mencari snack dan pencuci mulut yang sedap tapi masih mampu milik. Oleh itu kami menawarkan pisang balado, aiskrim Satu Malaysia dan green tea sebagai menu gabungan tradisional dan moden yang sesuai untuk semua peringkat umur. Untuk carta organisasi pula, syarikat kami mempunyai seramai 10 pegawai yang dipimpin oleh Aiman sebagai pegawai eksekutif yang bertanggungjawab menetapkan visi strategik jangka panjang dan memastikan syarikat mencapai matlamatnya. Berita pula ialah sebagai pegawai pengurusan eksekutif yang bertindak sebagai tangan kanan CEO. Bahagian kewangan dan pentadbiran pula ialah Amit sebagai pegawai perekonomian yang memastikan semua rekod kewangan adalah tepat. Ella dan Nick pula sebagai pegawai eksekutif perekonomian yang melaksanakan tugasan harian termasuk pengurusan akaun. Syafiq pula sebagai pegawai pentadbiran yang memastikan agar kelancaran operasi pejabat berjalan dengan lancar. Untuk bahagian pemasaran jualan dan pengeluaran pula, Hazika merupakan pegawai pengurusan pemasaran dan jualan di mana beliau bertanggung jawab dalam merancang kempen dan menetapkan sasaran jualan. Najibah pula ialah sebagai pegawai pemasaran digital di mana beliau berkhusus dalam mempromosikan jenama secara dalam talian. Seterusnya ialah Jeff sebagai pegawai pengeluaran yang menyalin seluruh proses pengeluaran dan memastikan agar kualiti produk menepati piawaian. Amirul pula ialah pegawai eksekutif dan logistik di mana beliau akan menguruskan pergerakan barang dan bertanggung jawab untuk pengurusan gudang. Segmentasi pelanggan bagi perniagaan kami adalah yang berumur 5 tahun hingga 50 tahun yang mempunyai pendapatan daripada 1,000 sehingga 8,000 ringgit Malaysia. Seterusnya adalah tawaran nilai perniagaan. Perniagaan kami membantu mencipta suasana yang harmoni untuk pelanggan. Ianya juga adalah makanan dan minuman yang ringan, yang bersih dan selamat. Seterusnya sesuai untuk semua lapisan umur, yang mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Ianya bukanlah makanan berat. Sentiasa mendapatkan maklum balas daripada pelanggan untuk memperbaiki perkhidmatan kami, menawarkan faedah tambahan kepada pelanggan. Saluran ini melalui internet seperti media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Pelanggan dapat memperoleh produk melalui 2 saluran yaitu media sosial secara tempahan dan penghantaran dan secara pembelian bersemuka melalui pembukaan gerai jualan.
Aliran pulangan kami adalah pisang balado, green tea, dan juga es krim satu Malaysia. Memastikan harga produk dijual berada di kadar yang baik dan sesuai jika dibandingkan dengan peniaga yang berniaga di kawasan sekeliling. Rakan niaga utama yaitu pembekal barang seperti TKS dan pembuat baju. Seterusnya adalah platform pemasaran seperti TikTok dan WhatsApp. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti utama yaitu pemasaran, menyediakan barang dan makanan, memberi hikmat pelanggan, membuat sistem pesanan dalam talian. Seterusnya adalah sumber utama yaitu modal manusia, modal keuangan dan kemahiran. Seterusnya adalah struktur kos yaitu kos gaji pekerja, kos pemasaran, kos bahan mentah dan kos penghantaran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, bagi bahagian saya ialah Mira Ashraf dan juga Syafiq akan membentangkan bahagian kami iaitu risiko perniagaan. Risiko perniagaan pertama ialah risiko kewangan. Risiko kewangan ini merujuk kepada peningkatan kos bahan mentah seperti susu, gula, pisang, minyak masak dan sebagainya. Antara model pusingan di mana ia boleh menjejaskan kelancaran perniagaan. Selain itu, pengurusan kewangan yang tidak teratur seperti tidak mereka jualan dan perbelanjaan dengan betul boleh menyebabkan aliran tunai menjadi tidak stabil. Bila risiko kewangan ini tidak diatasi, maka keadaan ini boleh menjejaskan kemampuan perniagaan untuk menampung kos operasi, terutamanya ialah risiko operasi. Risiko operasi ini melibatkan cabaran yang berlaku semasa penyediaan dan penjualan produk seperti masalah risiko yang boleh dipertimbangkan pada bahagian ini ialah kekurangan tenaga kerja ataupun masalah kesihatan pekerja boleh menjejaskan produktivitas masa hari karnival. Selain daripada itu, faktor masa juga menjadi suatu cabaran di mana kami perlu melayan ramai pelanggan dalam tempoh masa yang singkat. Jika semua masalah ini boleh menyebabkan kelewatan kepada penyediaan produk, penurunan kualiti dan pada akhirnya akan mewujudkan ketidakpuasan hati kepada pelanggan. Saya, Muhammad Syafiq Kazib, akan membentangkan risiko yang ketiga yaitu risiko pasaran. Risiko pasaran bagi perniagaan ini berpunca daripada persaingan dengan penjual yang lain yang menawarkan produk sejuk. Permintaan pelanggan juga mungkin berubah-ubah bergantung kepada cuaca, cita rasa dan tren semasa. Sebagian pelanggan mungkin tidak menggemari rasa pedas pisang balado ataupun rasa pahit teh hijau. Faktor-faktor ini boleh menjejaskan keuntungan dan kedudukan produk di pasaran. Risiko buruk dari pelanggan, terutamanya di media sosial ataupun dalam kalangan pelajar college, boleh menjejaskan imej perniagaan dan mengurangkan kepercayaan terhadap produk. Selain itu, kegagalan dalam menjaga kebersihan tempat penyediaan makanan dan minuman juga boleh menimbulkan persepsi negatif di antara pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, bagi bahagian saya ialah Mira Ashraf dan juga Syafiq akan membentangkan bahagian kami iaitu risiko perniagaan. Risiko perniagaan pertama ialah risiko kewangan. Risiko kewangan ini merujuk kepada peningkatan kos bahan mentah seperti susu, gula, pisang, minyak masak dan sebagainya. Antara model pusingan di mana ia boleh menjejaskan kelancaran perniagaan. Selain itu, pengurusan kewangan yang tidak teratur seperti tidak mereka jualan dan perbelanjaan dengan betul boleh menyebabkan aliran tunai menjadi tidak stabil. Bila risiko kewangan ini tidak diatasi, maka keadaan ini boleh menjejaskan kemampuan perniagaan untuk menampung kos operasi, terutamanya ialah risiko operasi. Risiko operasi ini melibatkan cabaran yang berlaku semasa penyediaan dan penjualan produk seperti masalah risiko yang boleh dipertimbangkan pada bahagian ini ialah kekurangan tenaga kerja ataupun masalah kesihatan pekerja boleh menjejaskan produktivitas masa hari karnival. Selain daripada itu, faktor masa juga menjadi suatu cabaran di mana kami perlu melayan ramai pelanggan. Antara plan kontingensi kami bagi menangani risiko adalah promosi media sosial iaitu melalui WhatsApp dan juga TikTok. Strategi harga di mana kami akan memberikan diskon sewaktu penurunan waktu jualan. Jualan bergerak iaitu jual terus kepada pelanggan, serta akhir sekali iaitu penyesuaian produk di mana kami akan mencipta variasi sementara seperti tahap kepedasan yang berbeza ataupun perisa yang istimewa. Kesimpulannya, projek jualan produk kami
bertujuan untuk menyediakan pilihan makanan dan juga minuman yang mudah didapati serta sesuai dengan cita rasa komuniti di UMS Sandakan. Projek ini juga dapat memberi peluang untuk kami mengaplikasikan ilmu perniagaan dan pemasaran serta dapat memperkukuh kemahiran komunikasi, pengurusan jualan dan juga kerja berpasukan. Kami berharap agar kami dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengurus jualan dan merangka strategi promosi yang lebih berkesan. Akhir sekali, kejayaan projek ini bukan sahaja diukur melalui hasil jualan, akan tetapi juga sebagai medium untuk membina kemahiran praktikal dan semangat kerjasama dalam situasi perniagaan yang sebenar.